Profile Facebook pun kata Okay, sambung balik sebab skrin tak gerak. Kalau ada masalah teknikal tolong maklum. Kalau ada masalah teknikal tolong maklum. Tolong maklum ada masalah teknikal skrin tak gerak, suara tak dengar ke maklum Ataupun ada apa-apa kaitan nak taklid atas kalam sunnah pun boleh. Okay. Balik tadi dia kata anna hashtamalat, bahawa kalimah ini merangkumi ala amraini azimain, merangkumi dua perkara yang besar. Ai li'illati istimaliha, kerana merangkumi kalimah ini ala majmu'i amrain, atas himpunan dua perkara tu. Jadi kalimah ni secara himpunan dua perkara ini secara majmu'. La kullu wahidin minhuma ala firadi, bukan satu-satu. Dua perkara kan, bukan melihat pada satu saja secara bersendirian, tapi secara bersekaligus. Li adami sihhati dzalika binisbati lil ikhtisar, kerana tidak sah demikian itu nisbah pada ikhtisar. Nisbah pada ikhtisar saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh lagi ikhtisar saja. Ada lebih ikhtisar? Boleh jadi ada. Allah wahidah. Muhammad Rasulullah. Tak, Muhammad Rasul. Nak pendek tu. Tapi untuk menghimpunkan makna-makna akidah, maka kena guna sirah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dah. Nampak? Jadi ikhtisar dan juga menghimpun makna tu sekaligus, bukan makna dilihat secara berasingan. Itu maksudnya. La kullu wahidin minhuma ala infiradihi li adami sihhati dhalika binisbati lil ikhtisari. Qauluhu ikhtisaru hurufiha. Pertama, kerana ringkas hurufnya. Fa innaha min ghairi ashhadu. Kalau kita buang lafaz ashhadu, ada berapa? Arba'atun wa ishruna harfan. Arba'atun wa ishruna harfan. 24 huruf. Bilang sendirilah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu ada 24 huruf. Kenapa 24? Wa hikmatu hadzal adadi, hikmat bilangan ini, annal laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan, bahawa siang malam tu kan 24 jam. Fa kullu harfin, maka setiap huruf yukaffiru, mengkafarahkan zunuba sa'atin, setiap huruf tu mengkafarahkan dosa sejam. Wa kanat hurufuha kulluha. Okey, itu satu. Jadi 24 huruf pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seakan-akan sama dengan bilangan, dan samalah, bukan seakan dah, sama dengan bilangan jam yang ada sehari semalam, iaitu 24 jam. Seakan-akan setiap huruf itu mengkafarahkan dosa setiap 1 jam 1 jam. Satu. Wa kana, ni usah cari hadis tak jumpa hadis. Mana? Kalau tanya hadis kau balik awal. Ini ulama bagi rahsia-rahsia sebegini, ataupun apa yang Allah Ta'ala bukakan bagi dia, kita nak terima, tak mau terima sudah. Yang penting la ilaha illallah tu kena sebut. Apa tak? Kena sebut. Dia kata mengkafarahkan juzuk ni perkara ghaib kan? Mesti ada hadis tu dalil Wahabi. Nampak tak? Orang bukan. Masalah kafarah zunub tu, la ilaha illallah tu amal soleh. Amal soleh kan? Innal hasanat yudhibna sayyi'at kan? Jadi fikir tu biar luas sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasanah tu kan, fadilatnya besar, memang mengkafarahkan dosa. Dah tu secara khusus, tu kata benda ini secara sandaran nas hadisnya tidak ada, tapi ulama dia buat kemunasabahan. Nampak tak? Jadi bila kita fikir, kita pun tak terfikir. Tak terfikir. Ulama tunjukkan jalan supaya apa? Besarnya dan hebatnya fadilat kalimah ini. Itu satu. Wa kanat hurufuha kulluha jawfiyatan, dan adalah hurufnya kesemuanya jawfiyah. Huruf jawf. Huruf rongga. Dalam tajwid kan huruf jawfiyah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu lah. Muhammad dah lah. La ilaha illallah tu. Muhammadur Rasulullah tu itu adalah. Hak nak sini huruf la ilaha illallah tu.
La ilaha illallah tu semua huruf rongga. Tak ada huruf mulut. Laisa fiha harfun min hurufi syafawiyah. Tidak ada pada kalimah itu satu huruf daripada huruf syafawiyah. Mana ni? La ilaha illallah. Muhammad Rasul ada huruf mim tu huruf syafawi. Kenapa? Lil isyarati, mengisyaratkan ila annahu yanbaghi al-ityanu biha min khalisil jawfi wa huwal qalbu, supaya mendatangkan kalimah itu daripada semurni-murni dalam kita, iaitu hati. Biar kalimah itu datang dari dalam hati. La ilaha illallah. Mari dalam. La minasyafataini faqat, bukan daripada dua bibir saja. Bukan daripada dua bibir aja. Jadi sebut la ilaha illallah. Sebab tu, la ilaha illallah ni tak gerak mulut pun boleh sebut. La ilaha illallah, la ilaha saja. La ilaha illallah, duduk saja. Orang tak tahu pun kita zikir la ilaha illallah. Mulut tak gerak kecuali keluar suara dah. Kecuali keluar suara. Nampak tak? La min syafatani faqat wa lam yakun fiha, itu satu. Wa lam yakun fiha harfun mu'jamun, dan tidak ada padanya itu huruf mu'jam. Mana huruf titik tak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada huruf titik? Tak ada huruf titik. Bal kulluha mujarradatun anin nuqati, bahkan setiap semuanya sekali itu sunyi daripada titik. Tak ada huruf bertitik pun. Kenapa? Isyarat ila annahu yanbaghi, bahawa sesungguhnya sayugia liman nataqa biha, bagi orang yang menuturkannya, ayyatajarrada, bahawa dia kosongkan an kulli ma siwahu ta'ala, dia kosongkan hatinya daripada selain Allah. Isyarat dengan mana? Huruf la ilaha illallah itu tak ada satu pun huruf bertitik. Begitulah juga Muhammadur Rasulullah. Biasanya dalam ni biasanya macam tadi difokus la ilaha illallah lah. Hak ni pun kalau tengok Muhammadur Rasulullah pun sama. Tak ada huruf yang bertitik. Kerana titik tu tambahan. Mari nuktah-nuktah tambah. Biar hati tu kosong, sunyi daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-Fakhrur Razi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa innama kanat sab'a kalimatin, hanya la ilaha illallah tu 7 kalimah. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasul Allah. 7 kalimah. Kenapa 7? Li'annal ma'siyata la takunu illa minal a'dha'is sab'ati, kerana maksiat tidak berlaku kecuali daripada 7 anggota. Al-udhunani, 2 telinga, 1. Wal-ainani, 2 mata, 2. Wal-lisani, lidah. Wal-yadani, 2 tangan, 4 dah. Wal-batnu, perut, 5. Wal-farju, 6. War-rijlani, dan juga kaki, 7. Jadi 7 anggota ni. Maksiat mari pada 7 ni. Kerana itu ada 7 kalimah pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi pula wa abwabu jahannama sab'atun, dan pintu neraka itu ada 7. Fa kullu kalimatin, setiap kalimah minha daripada la ilaha illallah, tukaffiru ma'siyata udwin, mengkafarahkan maksiat bagi satu anggota. Wa tasuddu baban min abwabi jahannam, dan dia menutup satu pintu daripada pintu neraka jahannam, bifadlillahi, dengan kemurahan Allah Ta'ala, wa rahmatihi, dan rahmat Tuhan, ala qailiha, di atas orang yang menuturkannya. Nampak tak? Ulama dia cari, dia tengok suluhan ilmu yang Tuhan bagi, nampak hikmat yang ada pada kalimah tersebut. Nampak sebenarnya. Ni pun boleh buat tajuk untuk kuliah dah. Nampak tak? Qauluhu, ada ke tak?
Ma'ani aqaidi lah. Jami'a ma'ani aqaidi. Sekalian makna akidah. Al-idhafatu, idhafat ma'ani aqaidi tu. Al-idhafatu lil bayan. Idhafah lil bayan. Mana? Makna-makna yakni akidah. Menghimpunkan bagi segala makna. Segala makna-makna. Segala pengertian. Apa dia? Yakni akidah. Al-ma'ani ay hiyal aqaid. Iaitu akidah tu lah. Wal aqaidu. Aqaid di sini bermakna mu'taqadati. Perkara yang diiktikad. Dengan makna mu'taqadat. Perkara yang diiktikad. Wadzalika, dan demikian itu. Mana? Wadzalika min jumlati ma khussa bihi kan? Dan demikian itu ai hadhil kalimatu. Kalimah ini. Itu mana? Itu kalimah ini. Wa qawluhu min jumlati ma khussa bihi. Min jumlati, daripada himpunan apa yang dikhususkan dengannya. Okay. Al-ba'u dakhilatun alal maqsuri alaihi. Alal maqsuri alaihi. Mana? Tengok kalam. Wa dzalika min jumlati ma khussa bihi Rasulullah. Bihi bani. Ba masuk kepada ha. Dan demikian itu daripada himpunan apa yang dikhususkan dengannya. Apa tu? Ba tu masuk pada ma khussa kan? Dikhususkan dengannya Rasulullah. Okey. Sekarang ni al-ba pada bihi itu dakhilatun alal maqsuri alaih, atas apa yang dikosarkan, dihadkan di atasnya. Apa dia? Ai annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam maqsurun ala jawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhaskan atas jawami'il kalim. Jadi maksur alaih apa dia? Maksur alaih itu jawami'ul kalim lah. Nabi dikhususkan atas jawami'il kalim. Makna kalimah-kalimah Nabi itu kalimah yang jawami' kalim. Gitu. Kalimah-kalimah Nabi itu semuanya jawami'ul kalim. Maksuru ala jawami'il kalim. Itu maksur alaih itu. Nabi itu dikhususkan dengan perkataan Nabi bahawa perkataan itu jawami'ul kalim. Okey. Wa yasihu an takuna, wa yasihu kan? Dan sah juga antakuna al-ba' dakhilatan alal maksuri atas maksur. Maksur alaih, benda yang dikosarkan ke atasnya, apa dia? Jawami'ul kalim. Jadi itu satu. Jadi ya tadi Nabi yang maksur, Nabi yang dihad dan dikhususkan atas jawami'ul kalim, itu maksur alaih. Yang pertama maksur alaih. Okey. Yang kedua, ba itu boleh juga kita kata masuk di atas maksur. Apa yang dikhususkan itu? Ai jawami'ul kalim maksuratun alaihi. Jawami'ul kalimi, himpunan perkataan yang menghimpunkan tu maksuratun alaihi, dihadkan atas Nabi je. Nampak? Siapa subjek, siapa predikat sini? Kalau gitu bahasa Melayu kita lah, tadi nak khabar Nabi tu, segala perkataan Nabi tu jawami'ul kalim. Sekarang ni jawami'ul kalim tu hanya ada pada Nabi je. Jawami'ul kalim maksuratun, hanya terhad atas Nabi saja. Beza tak? Tadi Nabi hanya perkataan Nabi tu cakap jawami'ul kalim saja. Okey, yang kedua ni jawami'ul kalim tu hanya hak Nabi je. Khusus bagi Nabi Muhammad aja. Tu. Okey, jadi timbul isu. Fa in qulta, jika kamu kata hadhil kalimatu laisat min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Kata kalimah yang menghimpunkan ni bukan daripada khususiah Nabi SAW saja. Li'annal anbiya'a kanu yaqulunaha.
Kerana para nabi lain pun berkata juga dengan jawami'ul kalim. Kama yadullu lahu hadithu. Sebagaimana menunjuk atasnya hadithu. Hadis apa? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah tu. Apa tak? Tu sebaik-baik apa yang aku kata dan para nabi kata, para nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Jadi para nabi pun cakap juga jawami'ul kalim. Tadi kata al-jawami'ul kalim maksuratun alai, hanya terhad bagi nabi saja. Apa jawabnya? Qultu, maka aku jawab. Al-khususiyatu bin nazari li majmu'il kalimi al-jawami'i. Khususiyah tu melihat kepada himpunan kalimah-kalimah yang mempunyai makna yang menghimpunkan. Bukan tengok satu tu aja. Betul lah para nabi ada yang mereka bercakap dengan kalimah-kalimah yang jawami'ul kalim. Tapi bukan melihat kepada itu, melihat pada himpunan segala kalimah-kalimah percakapan hak lain yang menghimpunkan bagi makna yang banyak. Fal mukhtassu bihi, maka yang dikhususkan dengannya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhususkan nabi ni, hak khususiah nabi yang tak ada pada yang lain, ityanuhu bikalimi jawami'a, dengan kalimah yang jawami'. Bikalimi jawami'a, dengan kalimah yang menghimpunkan. Dengan kalimah yang menghimpunkan. Jadi nabi bukan sekadar tu, nabi kalimah-kalimah hak lain tu jawami'ul kalim dah. Nampak tak? Kalimah-kalimah yang lain tu jawami'ul kalim juga. Nampak wala ilaha illallah min jumlati dhalika, dan la ilaha illallah tu daripada himpunan demikian itulah. La ilaha tu sebahagian saja. Hak lain lagi nabi cakap semuanya jawami'ul kalim. Nampak? Jadi hak tu khususiah nabi tu. Tidak menafikan nabi lain pun ada sebut, tapi secara keseluruhan perkataan nabi itu jawami'ul kalim. Wa illam takun ala hidatiha, walaupun tidak secara bersendiriannya. Khassatan bihi, khusus bagi nabi. Kalau secara berasingan memang tak khusus bagi nabi, kerana nabi-nabi lain pun ada juga bercakap dengan jawami'ul kalim. Ala hidatiha, secara bersendirian, secara infirad. Tapi secara umum keseluruhan percakapan nabi itu jawami'ul kalim. Wa qawluhu minal kalimil jawami'i, daripada kalimah-kalimah yang menghimpunkan. Ini bayanun lima, bayan kepada ma. Bayan lima, ma tu mana? Min jumlati ma khussa bihi min kalimil jawami'i kan. Ni min ni bayang bagi ma. Min bayang bagi ma. Okey. Wal jawami'u, dan jawami'u tu jam'u jami'in, jamak kepada jami'. Wa huwa, apa maksud jami' itu? Wa huwa qalilul lafzi, iaitu yang sedikit lafaz, kathirul makna, maknanya banyak. Itu jawami'ul kalim. Kalimah yang menghimpun makna lafaz sikit, makna banyak. Fa qawluhu allati la tuhsa, yang tidak dapat dihinggakan, ma'aniha, maknanya. La allati la tuhsa itu sifatun kashifatun, sifat kashifah. Wa qawluhu wala yas'abu, wala yas'ubu, dan tidak payah, tidak sukar. Ini atfun alaihi, atas ke atasnya. Mana? Bihasabi apa ni? Bal hiya bihasabi Allah li abdihi mina wala yas'abu hifzuha. Ini ataf di atasnya. Ataf di atasnya, di atas jawami'ul kalimah. Litamami bayani, supaya jadi sempurna keterangan makna al-jawami' tak? Ke jawahir? Jawami'. Ni jawahir dulu. Jawami'. Supaya menerangkan bagi makna jawami', makna menghimpunkan tu. Bila makna tu menghimpunkan, maksudnya lafaz dia sikit. Bila sikit, tidak payah untuk
Ingat, la yas'ubu hifzuha. Jadi la yas'ubu hifzuha itu atah di atasnya atas jawami'il kalim. Al-kalimil jawami'. Supaya menyempurnakan penerangan makna jawami'. Fa innaha, kerana jawami' itu kathiratul makna. Banyak makna. Qalilatul alfah. Lafaz je sedikit. Jadi mudah nak hafal. Kama marra, sebagaimana telah terdahulu. Wa mahallul bayani, dan tempat di penerangan tu, mahal bayan itu qauluhu liqillati hurufiha. Ah. Ha. Ha. Mana ni? Yas'ubu hifzuha, la yas'ubu hifzuha. Tidak sukar untuk menghafalnya. Mahal bagi bayang nak terang kenapa tidak sukar untuk hafal. Itu mahal bayan qauluhu ialah kata musannif liqillati hurufiha, kerana sedikit huruf. Amma okey. Jadi sebenarnya mahal bayan bagi makna jawami' itu. Ni mahal bayan bagi makna apa? Makna jawami'. Bayang bagi makna jawami' sebenarnya kena kepada qillati hurufiha. Jawami' itu apa dia? Kerana sebab qillah hurufiha, sedikit huruf. Okay. Dah payah tu, wa amma adamu su'ubati, adapun tidak payah itu fahuwa faidatun zaidatun. Itu faidah zaidah. Faidatun zaidun. Zaidatun. Ni gugota pula ni. Faidatun zaidatun. Faedah tambahan ala zalika, atas demikian itu. Tak payah tu, mudah tu. Itu faedah lain pula tu. Jadi hak jawami' tu nak menerang ni ialah qillatul huruf. Qillatul huruf. Tidak payah dengan makna mudah untuk apa, itu faedah lain pula. Lazimatun, yang melazimi baginya, bagi sedikit huruf ataupun bagi jawami'ul kalim. Bila sedikit huruf, mana tak payah untuk apa. Wa zahiru kalami syarihi, zahir kalam syarih, anna hadzainil amrain, bahawa dua perkara ini laisa khassaini bila ilaha illallah, bukan hanya khusus bagi la ilaha illallah, bal huma sifatani, bahkan dia itu sifat, likulli kalimatin, bagi setiap kalimah jami'atin, bagi setiap kalimah jami'ah itu sifat dia. Pertama hurufnya sikit, keduanya tidak mudah tidak maknanya banyak. Tidak payah untuk hafal. Zahir kalam musannif gitulah. Zahir kalam syarih. Lakin atfu qawlihi wala yaqbalu min ahadin al-imana, atau wala yuqbalu min ahadin al-imanu, bolehlah mana-mana nak baca sebut dah belum ni. Wala yuqbalu min ahadin al-imanu, tidak diterima daripada seseorang keimanan, alaihima, atfu qawlihi alaihima. Lakin atfu qawlihi, meatafkan oleh kata musannif atau kata syarih ni di atas kedua daripada sifat tadi mana? Kedua daripada ciri-ciri tadi. Apa nama ni? Ciri bahawa sedikit huruf itu dah. Ciri bagi jawami'ul kalim dua tadi kan disebut. Atas dia mana dia kata? Walam yuqbal situ. Sini atas dia. Walam yuqbal min ahadin al-iman tu. Atas musannif di atas keduanya itu, kedua sifat tadi, yaqtadi, memberi faham, annaha awsaful li la ilaha illallah, dia itu sifat bagi la ilaha illallah. Faham tak sini? Dia kata gini, zahir kalam musannif, ada zahir kalam syarih, bahawa sifat, kedua-dua sifat ini, qillatu hurufuha, apa tak? Dan juga adamu su'ubah. Itu bukan khusus bagi la ilaha illallah saja, tapi dia itu sifat bagi setiap kalimah jami'ah. Kulli kalimatin jami'atin. Tetapi perbuatan musannif ma'atafkan wala yaqbalu min ahadin itu di atas dua ini, memberi faham bahawa itu sifat bagi la ilaha illallah. Yaqtadi demikian, walaisa kadzalik. Maka sebenarnya tidak begitu. Bahkan itu sifat
kepada kulli kalimatin jami'ah. Sebab itu kata muhasyi kita, falau asqatahu, kalau musannif gugurkan perkataan itu, lakana aula, lebih aula. Ha? Sebab sebelum ni sebut dah, walam yuqbal min ahadin imanu biha, lebih aula. Jadi faham kita bahawa sifat kalimah jami'ah itu sifatnya sedikit kalimah, senang untuk hafal, makna banyak. Wa qawluhu bal hiya, bahkan ia ain ma'ani, makna-makna itu bihasabi, dengan mengikut, ai biqadri ma yaftahullahu li'abdihi, mengikut apa yang Tuhan bukakan kepada hamba-Nya, ai ma yufhimuhu, apa yang Tuhan beri faham. Jadi luahnya makna itu mengikut apa yang Tuhan beri faham. Ada orang faham makna banyak, Tuhan beri faham daripada makna itu. La ilaha illallah sikit aja tapi makna itu mendalam. Ada orang faham lain daripada orang ni faham, tapi dengan makna fahaman betul lah. Jadi mengikut apa yang Tuhan buka. Apa maksud apa yang Tuhan buka? Ay ma yufhimuhu, apa yang Tuhan beri fahamkan dia. Ay anna kulla wahidin, bahawa setiap seseorang, yafhamu minha, memahami daripada kalimah itu, biqadri ma qaddara lahu, mengikut apa yang Tuhan takdirkan, Tuhan tentukan baginya, minal fahmi, daripada kefahaman. Ada orang ni Tuhan beri faham sikit, ada orang lain Tuhan beri faham dia banyak. Qala Ibnu Athaillah, berkata Ibnu Athaillah, law abbara al-ulama'u billahi abadal abadi, kalau para ulama mentakbirkan, mengungkapkan tentang Allah Ta'ala sepanjang masa, an asrari kalimatin wahidatin, tentang rahsia satu kalimah saja, min kalamihi sallallahu alaihi wasallam, daripada satu kalamnya, kalau selama-lamanya ulama cuba untuk menghuraikan rahsia kalimah, satu kalimah saja daripada kalam Nabi, lam yuhitu biha ilma, nescaya tidak mampu merangkuminya oleh ilmu, takkan habis, tak boleh nak had. Walam yaqdiruha, dan mereka tidak akan mampu fahman, dari segi kefahamannya, takkan mereka mampu menghabisi kefahaman itu. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, amiltu bihadithin, aku beramal dengan hadis min husnil islami, bukan salam tak? Ni pun salah kat ni. Min husnil islam, salah ni, ejaan dia salah ni. Min husni islami, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, daripada eloknya keislaman seseorang ialah meninggalnya apa yang tidak penting. Aku beramal, amil tu sab'ina aman, 70 tahun aku cuba menghayati hadis ini dan beramal dengan hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, 70 tahun. Ma faragtu minhu, aku tak habis lagi nak beramal. Maknanya ada lagi makna-makna yang ada yang aku dapat beramal daripada hadis tersebut. Fa in kunta wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lebih panjang ada kelah. Saya sahur. Okey. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallahu ala sayyidina Muhammad. Jazakallahu ala sayyidina Muhammad. Jazakallahu. Subhanallah. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin.